Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat, sidang pendengar dan penonton rancangan Nur Ramadan. Pertama-tama, mari sama-sama kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kehadrat Allah SWT. Kerana dia beri kesempatan untuk sama-sama kita melalui rancangan ini. Dengan maksud meningkatkan, memperkukuhkan pengetahuan kita, ilmu kita, amalan kita yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan. Alhamdulillah, terlalu amat banyak nak kita bicarakan tentang bulan Ramadan. Namun, saya yang ambil kesempatan ini untuk membicarakan mengenai bulan Ramadan melalui sepotong hadis qudsi yang diriwayatkan daripada Abi Salih Az-Zayyaj. Bahawasanya beliau telah mendengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah berkata bahawasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan firman-Nya, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam ini adalah bagi dirinya. Illa siyam, melainkan puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberi ganjaran dengan puasa tersebut. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila pada hari berpuasanya seseorang kamu, fala yarfuth yauma'idz, janganlah dia membuat perkara-perkara namanya rafath, iaitu perkara-perkara yang ada kaitan dengan kenafsuan, kesyahwatan. Wala yaskhab, dan jangan dia bergaduh. Fa in sabahu ahadun, seandainya sampai memaki seseorang itu akan diri orang yang berpuasa itu tadi, au qatalahu, atau mengajaknya bergaduh, berperang, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, inni mru'un shaim, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi diri Muhammad itu di tangannya, la khulufu fami saimi, sesungguhnya bau mulut seorang yang berpuasa, atyabu indallahi yaumal qiyamah, adalah baik di sisi Allah SWT pada hari kiamat, min rihil misk, lebih daripada baunya kasturi. Walisaimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Yafrahuhuma, dia bergembira dengan keduanya. Idza aftara, apabila dia berbuka puasa. Fariha bi fitrihi, dia bergembira dengan berbuka puasanya itu tadi. Wa idza laqiya rabbahu, dan apabila dia bertemu dengan Tuhannya, fariha bi saumihi, dia gembira dengan puasanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan lagi dikasihi, jelas daripada hadis kursi ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan keistimewaan ibadah puasa itu. Sehingga ibadah puasa ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dianggap agak lain sedikit. Kalau ibadah-ibadah yang lain dikatakan dilakukan oleh seseorang hamba Allah SWT adalah untuk dirinya, untuk dapat ganjaran baik daripada Allah SWT untuk dirinya. Tetapi ibadah puasa ini dinyatakan oleh Allah SWT apabila dilakukan oleh seorang hamba Allah SWT, dia lakukan ibadah itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana jelas sabda firman Allah SWT tadi, kullu amali bani Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam, iaitu manusia, adalah bagi dirinya, illa siyam, melainkan puasa. Fa innahu li, sesungguhnya dia adalah untukku. Yang dimaksudkan ibadah puasa itu untuk Allah SWT, kerana Allah SWT sendiri yang memberikan ganjaran-ganjaran baik. Ibadah puasa yang dilakukan seorang hamba itu secara langsung kepada yang berkenaan.
Kalau ibadah-ibadah lain mungkin Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran-ganjaran pahala melalui malaikat-malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ibadah puasa ini terlalu istimewa di sisi Allah SWT, sehingga Allah SWT sendiri yang memberikan ganjaran pahala langsung kepada diri yang berkenaan. Dan juga dimaksudkan dengan demikian, orang yang berpuasa ini biasanya memang jarang banyak bercakap. Kalau bercakap perkara yang baik-baik, bukan perkara yang mendatangkan kemurukan Allah SWT. Dengan yang demikian, orang yang berpuasa walaupun mungkin dia banyak bercakap, tapi pada perkara-perkara yang baik, yang memang disuruh dan diperintahkan oleh Allah SWT, itu juga antara yang dimaksudkan bau mulut orang yang berpuasa itu ada lebih harum di sisi Allah SWT daripada bau kasturi sekalipun. Dan di akhir hadis kursi ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, "Walis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara." Fariha bifitrihi, iaitu bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Dia gembira dengan kegembiraan tersebut, iaitu apabila dia berbuka. Dia gembira dengan dapat berbuka, ya, kerana dapat menunaikan ibadah puasa tersebut kerana Allah SWT daripada selepas terbitnya fajar sampailah tenggelamnya matahari. Dia telah menahan hawa nafsunya, makan, minumnya dan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan hawa nafsunya. Dia menahannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah maksud daripada hadis kursi ini, digambarkan tentang kelebihan berpuasa dan orang yang berpuasa, pantang larang orang yang berpuasa yang disuruhkan oleh Allah SWT ketika sedang berpuasa, dan kelebihan orang yang berpuasa dengan bau mulutnya yang harum, dengan kegembiraan yang didapati, dengan makan minumnya dan pertemuan dengan Tuhannya. Alhamdulillah, sedikit sebanyak mudah-mudahan penyampaian tadi memberi kita gambaran tentang kelebihan puasa, orang yang berpuasa. Mudah-mudahan itu mendorong kita untuk lebih tekun dan rajin berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar dan penonton yang mendengar dan menonton rancangan kami ini, Nur Ramadan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا رمضان